Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin adalah tanggal 23 Maret. Tanggal 23 Maret merupakan tanggal yang sangat penting dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah, karena pada tanggal tersebut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam telah meletakkan pondasi Jemaat Ahmadiyah secara resmi dengan perantaraan baiat. Beliau alaihissalam bersabda bahwa Masih Maud yang akan datang itu dan Imam Mahdi yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya adalah aku. Beliau alaihissalam bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk menegakkan tauhid dan menyemaikan kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam hati orang-orang. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala menghendaki supaya seluruh ruh-ruh yang berada di seluruh belahan dunia, apakah itu di Eropa maupun di Asia, kesemuanya yang memiliki fitrat baik ditarik kepada tauhid dan dikumpulkan di dalam agama yang satu. Inilah tujuan Allah Ta'ala di dalam pengutusanku ke dunia ini. Jadi kalian ikutilah tujuan ini, namun dengan kelembutan, dengan akhlak, dan dengan menekankan pada doa. Itu bisa terwujud. Lalu beliau alaihissalam bersabda, makom dan martabat ini telah aku dapatkan disebabkan karena keberkatan mengikuti Rasulullah SAW dan kecintaan sejati kepada Rasulullah SAW. Untuk itu, ini merupakan pesan bagi seluruh dunia supaya mencintai Nabi tersebut dan mengikutinya, yakni Hadrat Rasulullah SAW, yang dengan itu akan terjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan bisa menjadi pemegang tauhid yang hakiki. Beliau alaihissalam bersabda, bagi seluruh keturunan anak Adam, tidak ada Rasul lain, pemberi syafaat lain selain dari Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, upayakanlah supaya kecintaan sejati ini diperuntukkan kepada Nabi tersebut
उस पर किसी dan jangan sampai memberikan keunggulan yang lebih dari beliau kepada yang lain, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan najat keselamatan. Ingatlah, najat keselamatan bukanlah sesuatu yang didapatkan setelah kematian saja, melainkan najat yang hakiki itu adalah di dunia ini pun memperlihatkan cahayanya. Siapa orang-orang yang mendapatkan najat keselamatan itu? Mereka adalah orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha benar dan Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam उसमें merupakan मखलूक में दरमियानी pemberi syafaat di antara keduanya. और आसमान के नीचे Dan di kolong langit ini tidak ada wujud lain, Rasul lain yang memiliki martabat yang sama dengan hadrat Rasulullah SAW. Dan tidak ada juga hidayah yang lebih dari और किसी के लिए Al-Quran. ना चाहा Dan tidak ada orang lain yang diingini oleh Allah Ta'ala untuk hidup selama-lamanya, melainkan Nabi ini, yakni Rasulullah SAW, hidup untuk selama-lamanya. Inilah makom kecintaan हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम yang dizahirkan oleh Hadrat Masih Maud salam kepada Hadrat Rasulullah SAW, भरपूर इजहार किया dan beliau alaihissalam pun senantiasa menasihatkan hal tersebut supaya इस मोहब्बत और मुकाम untuk memperhatikan kecintaan tersebut. जालिम है वो लोग Adalah zalim orang-orang yang mengatakan bahwa इस्लाम और आपके मानने वाले atau pengikut Masih Maud salam katanya nauzubillah इस्लाम के मुकाम से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को mengurangi makom Rasulullah SAW di bawah Hadrat Masih Maud salam. Nauzubillah. Saat ini di Algeria अहमदियों पर ये dilontarkan tuduhan kepada para Ahmadi और इल्जाम लगा dan mereka menjebloskan para Ahmadi ke penjara dengan tuduhan tersebut, sampai-sampai kepada wanita pun, para wanita Ahmadi pun mereka tidak biarkan diadili, dibejah-hijaukan, dibiarkan menunggu lama sehingga terpisah dari anak-anaknya yang masih bayi, yang masih minum susu, जाता है मुकदमा कायम किया जाता है और dijebloskan ke penjara juga. Namun para wanita pun यही पैगाम भेजा memberikan pesan kepada saya, कि para wanita tersebut, dengan mengatakan bahwa को kami telah beriman kepada Hadrat Masih Maud salam, dan setelah beriman kepada Masih Maud salam, हमें हकीकी kami baru mengetahui tauhid yang hakiki dan maqam martabah Hadrat Rasulullah SAW मोहब्बत dan kecintaan kepada beliau SAW. Ini kami baru mengetahui dari Hadrat Masih Maud salam. हम किस तरह Bagaimana kami bisa mundur dari keimanan kami ini? Di mana kita memanjatkan doa कि अल्लाह ताला इन अहमदियों के लिए supaya Allah Ta'ala पैदा फरमाए memberikan kemudahan kepada para Ahmadi tersebut. Di sisi lain kita pun berdoa semoga Allah Ta'ala मुसलमानों को memberikan taufik kepada umat muslim सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के untuk beriman kepada मानने की pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, yakni Hadrat Masih Maud salam. वो जो अल्लाह ताला के Beliau yang telah diutus oleh Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya untuk menegakkan tauhid dan menegakkan Islam yang kedua kalinya di dunia ini. अल्लाह ताला Kecintaan kepada Allah Ta'ala dan untuk penegakan tauhid di dunia ini, आपकी bagaimana rintihan, आपके अल्फाज से bagaimana rintihan tangisan beliau, dan itu kita bisa ketahui dari tulisan-tulisan beliau. Beliau alaihissalam bersabda dengan mengatakan, lihatlah, ruhku dengan sangat tawakal terbang ke arah Engkau, ya Tuhan, layaknya seekor burung yang terbang menuju ke sarangnya. Jadi मैं तेरी कुदरत के aku mengharapkan tanda kudrat Engkau, अपने लिए namun bukan untuk diriku atau bukan untuk kehormatanku. ख्वाहिशमंद हूँ Aku berhasrat bukan untuk diriku, tapi बल्कि begitu juga, इसलिए melainkan supaya orang-orang mengenali Engkau, ya Tuhan,
dan memilih jalan suci menuju kepada Engkau, dan wujud yang telah Engkau utus jangan sampai didustai dan sehingga mereka jauh dari hidayah. Aku memberikan kesaksian, beliau alaihissalam bersabda, aku memberikan kesaksian bahwa Engkaulah yang telah mengutusku, dan untuk mendukungku, Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda yang agung, sampai-sampai Engkau telah memerintahkan kepada bulan dan matahari untuk gerhana pada tanggal yang telah ditetapkan, yakni bulan Ramadan. Aku mengenali Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhanku. Untuk itu, ruhku begitu bahagia mendengarkan nama Engkau, layaknya seorang bayi begitu bahagia ketika melihat ibunya. Namun, kebanyakan orang tidak mengenaliku dan tidak juga menerimaku. Dari ini, di mana kecintaan beliau alaihissalam kepada Allah Ta'ala dan nampak rintihan untuk menegakkan keagungannya, di sisi lain untuk menyelamatkan umat manusia, beliau pun begitu gelisah untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana tidak? Beliau adalah di bawah penghambaan Rasulullah SAW akan menegakkan kecintaan ilahi di dalam diri orang-orang. Beliaulah orangnya di akhir zaman ini. Dan tidak hanya menegakkan, menyemaikan dalam diri orang-orang, beliau pun begitu tenggelam di dalam kecintaan kepada umat manusia. Bagaimana kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala, bagaimana percikannya supaya itu muncul di dalam diri orang-orang, itu keinginan beliau. Beliau alaihissalam bersabda, betapa meruginya orang yang sampai saat ini tidak mengetahui bahwa dia memiliki satu Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Surga kita adalah Allah Ta'ala. Kelezatan yang luhur kita adalah terdapat di dalam Allah Ta'ala. Karena kami telah melihat Allah Ta'ala dan mendapatkan keindahan di dalam dirinya. Ini layak untuk diambil harta ini, meskipun harus mengorbankan jiwa. Dan permata ini layak untuk dibeli, meskipun harus dengan memusnahkan seluruh wujud. Wahai orang-orang yang mahrum, larilah ke arah sumber mata air ini supaya menyirami kalian. Ini merupakan sumber mata air kehidupan, orang yang akan menyelamatkan engkau, kalian semua. Bagaimana aku bisa menyemaikan kabar ini kepada kalian? Dengan trompet apakah aku harus membunyikan pengumuman ini kepada kalian supaya kalian mendengarkan ini? Dan dengan obat apa harus aku sembuhkan kalian supaya kalian membuka telinga untuk mendengarkan seruan ini? Jadi betapa perihnya rintihan suara beliau dari ungkapan beliau tadi. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap kata, di dalam setiap kata terdapat tersembunyi banyak sekali sisi. Setiap kata terdapat rintihan yang banyak, dan di dalam kedalamannya setiap orang bisa memasukinya dengan kapasitasnya masing-masing. Namun orang yang sampai kepada pengetahuan itu dengan segenap kemampuannya, dia akan mendapatkan kemajuan di dalam rohani yang luar biasa. Lalu berkenaan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala dan berkenaan dengan nasihat untuk mencintai Allah Ta'ala, beliau alaihissalam bersabda, jika kalian menjadi milik Allah Ta'ala, maka pastilah Allah Ta'ala akan menjadi milik kalian. Meskipun kalian tertidur, Allah Ta'ala akan terjaga bagi kalian. Meskipun kalian sedang tidak menyadari ada musuh, Allah Ta'ala akan mengawasinya dan akan mematahkan rencana makar musuh itu. Kalian tidak menyadari bahwa kudrat apa yang Allah Ta'ala miliki. Jika kalian mengetahui, maka tidak akan ada satu hari pun di dalam diri kalian di mana kesedihan menimpa kalian. Itu tidak akan terjadi. Seseorang yang memiliki khazanah yang banyak
Apakah dengan hilangnya 1 sen uang dia akan bersedih, lalu berteriak, lalu dia mulai binasa? Tidak. Lalu jika kalian mendapatkan informasi mengenai khazanah tersebut, bahwa Allah Ta'ala ini एक हाजत के वक्त akan menolong ketika kalian membutuhkan sesuatu, maka दुनिया के लिए ऐसे kenapa kalian akan merasa sendiri di dunia ini? प्यारा खजाना है Tuhan merupakan khazanah yang sangat indah. Hargailah itu. कि वो तुम्हारे हर एक कदम में Karena Allah Ta'ala merupakan penolong di dalam setiap langkah kalian. तुम बगैर Tanpa Allah Ta'ala tidak ada artinya kalian ini. ना तुम्हारे Tidak juga sarana-sarana yang kalian miliki atau upaya yang kalian miliki, yang kalian lakukan. आते हैं गैर Janganlah kalian taklid buta kepada kaum lain. असबाब Mereka telah terjerumus di dalam sarana prasarana, yakni sarana duniawi. के अलावा उनमें कुछ नहीं Dan sebagaimana ular memakan tanah, उन्होंने सिर्फ असबाब की मिट्टी खाई seperti halnya anjing memakan bangkai, mereka telah हमारे वो खुदा से memakan bangkai juga orang itu. Mereka telah terjauh dari Allah Ta'ala. मैं तुम्हें हद एतदाल Allah, रियायत असबाब kita tidak melarang dari menggunakan sarana-sarana duniawi sampai batas tertentu, मादी चीजों से के इस्तेमाल से silahkan digunakan sampai batas tertentu, बल्कि melainkan aku melarang कि तुम गैर कौमों की तरह निरे kalian menjadi hamba dari sarana prasarana itu, sarana duniawi itu, dan kalian tidak menghiraukan Allah Ta'ala. जो असबाब को भी Karena Allah Ta'ala yang menyediakan sarana prasarana itu sebetulnya. चीजें जो हैं मादी Jadi Allah Ta'ala yang menyediakannya. Janganlah kalian terjerumus di dalam, larut di dalamnya. की तरफ देखो जो ये चीजें Allah Ta'ala yang menyediakan semua itu. Beliau bersabda, अगर तुम्हें आंख होती jika kalian memiliki mata, maka kalian akan nampak kepada kalian bahwa hanya Tuhanlah. Selebihnya adalah tidak ada artinya. Inilah jalinan Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan Allah Ta'ala yang kita harus raih juga, yang beliau harapkan dari para pengikut beliau alaihissalam sendiri, supaya kita mendapatkan standar yang sama dengan beliau. जैसा कि मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa penegakan tauhid dan penegakan Islam yang kedua kalinya di dunia ini आप अलैहिस्सलाम को telah beliau dapatkan सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की disebabkan karena keberkatan dalam mengikuti Rasulullah SAW dan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Pemandangan kecintaan हमें ini में nampak kepada kita di dalam diri beliau alaihissalam. Banyak sekali riwayat mengenai hal tersebut. Ada seorang perawi meriwayatkan suatu ketika beliau tengah berjalan di jalan di Masjid Mubarak. ऊपर Beliau sambil melantunkan sesuatu, और साथ ही lalu आंखों से diiringi dengan tetesan air mata yang deras dari mata beliau. Ada sahabat yang bertanya, kesedihan apa yang telah meliputi Huzur तो फरमाया alaihissalam? Beliau bersabda, aku बिन साबित का tengah membaca syair जो उन्होंने karya Hadrat Hasan radhiyallahu anhu yang beliau tulis ketika Rasulullah SAW wafat. Bunyi syairnya adalah, Kunta sawada lin naziri हाजिरी fa'amya alaika naziru man sya'a wa'adaka falyamut fa'alaika kuntu hadiru. yakni, wahai Rasul तू मेरी kekasihku, engkau adalah biji mataku yang setelah kewafatan engkau जो चाहे मरे aku buta. Siapapun yang mati setelah engkau, silakan saja. Yang kutakutkan adalah kematian engkau. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ketika aku membaca syair ini, तो मेरे दिल timbul hasrat di dalam hatiku, seandainya syair ini keluar dari mulutku. Betapa indahnya. Jadi ketika membaca syair tersebut, begitu derasnya air mata mengalir dari mata beliau. की Dari itu menggambarkan bagaimana suasana hati beliau, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. इस को मोहब्बत के इजहार के करीब भी Coba lihat orang-orang yang menentang, yang menuduh Hadrat Masih Maud alaihissalam नाउजुबिल्लाह bahwa beliau अपने आप को alaihissalam katanya bahwa Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya lebih tinggi dari makom Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Sampai di mana kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW? मसाइब Hadrat Masih Maud Hadrat Mirza Bashir Ahmad बाती हालत की menggambarkan kondisi kecintaan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah SAW. इस तरह नक्शा खींचा Hadrat bagaimana orang yang mengalami berbagai macam
musibah, kedukaan, dan lontaran cacian dari para penentang, penderitaan yang dilontarkan oleh para penentang kepada Masih Maud alaihissalam, tuntutan pengadilan atas tuduhan pembunuhan, bagaimana kematian anak-anak beliau, kerabat, orang-orang beliau cintai, namun orang-orang yang tinggal dekat dengan beliau tidak pernah melihat kesedihan yang begitu mendalam di dalam diri Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika itu terjadi. Namun ketika dituntut penzahiran kecintaan kepada Rasulullah SAW, air mata beliau begitu deras mengalir dari mata beliau. Bagaimana pemandangan kecintaan beliau kepada hadrat Rasulullah SAW itu bisa ketahui dari tulisan-tulisan dan sabda-sabda beliau. Penentang Islam suatu ketika melontarkan cacian, olok-olokan kepada hadrat Rasulullah SAW. Mendengarkan hal tersebut, beliau alaihissalam menzahirkan kondisi suasana hati beliau. Beliau bersabda, hatiku tidak pernah duka yang begitu dalam seperti halnya kedukaan yang telah dilontarkan oleh orang-orang ini yang telah mencaci, mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah mereka, cacian mereka yang dilontarkan kepada manusia yang terbaik, hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membuat hatiku begitu duka yang mendalam. Demi Tuhan, jika seluruh anak-anakku dan seluruh anak keturunanku dan seluruh sahabatku dan seluruh kawan-kawanku dibunuh di hadapan mataku dan aku sendiri, tanganku, kakiku diiris-iris dan mataku dicungkil dan dilempar keluar dan aku dimahrumkan dari segala cita-citaku, digagalkan dari cita-citaku dan kebahagiaanku, ketentramanku dirampas. Semua itu tidak akan menyedihkanku dibanding dengan kesedihan yang kudapatkan ketika mendengarkan hadrat Rasulullah SAW dicaci, diolok-olok. Wahai junjungan samawiku, turunkanlah rahmat engkau kepada kami dan berikanlah kami keselamatan dari musibah yang besar ini. Apakah ada orang lain yang dapat menzahirkan gejolak kecintaan yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW? Banyak juga mereka yang mengklaim, mendakwakan bahwa mencintai Rasulullah SAW. Mereka atas nama Khatamun Nubuwat, mereka melakukan fitnah, membunuh orang-orang. Banyak sekali orang seperti itu. Tapi apa yang sudah mereka lakukan untuk itu? Bagaimana mereka telah memperkenalkan maqam Rasulullah SAW kepada dunia? Bagaimana mereka menyebarkan Islam ke dunia ini? Dari kata-kata yang beliau alaihissalam ucapkan, itu tidak hanya bualan saja. Melainkan orang-orang yang berhubungan dengan beliau pun, bahkan orang gair Ahmadi sendiri, mereka memberikan kesaksian bahwa kecintaan beliau alaihissalam kepada Rasulullah SAW, suara hati beliau, dan dari setiap amalan beliau, itu terbukti, nampak jelas kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ini terbukti di Amritsar, ada satu surat kabar, Salam Wakil, beliau adalah seorang Ghair Ahmadi, dan surat kabar beliau menulis ketika wafat Masih Maud alaihissalam, kewafatan Masih Maud alaihissalam, meskipun perbedaan yang begitu banyak, beliau telah membebaskan umat muslim dari perpecahan. Beliau telah menyadarkan umat muslim yang memiliki fitrat yang baik bahwa wujud yang besar telah meninggal dari antara mereka. Dan seiring dengan itu, para penentang Islam pun, bagaimana Hazrat Masih Maud Islam telah memperlihatkan pembelaan atas Islam kepada para penentang Islam. Bagaimana tulisan-tulisan Masih Maud Islam telah menyempurnakan hal ini. Dan kami terpaksa mengakui. Beliau menulis bahwa di masa yang akan datang, silsilah pembelaan kita terhadap Islam sehebat apapun,
दिफा जो इस्लाम का दिफा है tidak akan dapat menganggap sebelah mata kepada tulisan-tulisan Mirza Sahib ini, katanya. कि ये तहरीरें नजरअंदाज की जा सकें Karena tanpa tulisan-tulisan Mirza Ghulam Ahmad, katanya, tidak mungkin kita dapat membela Islam. ये सब कुछ Jadi semua yang beliau lakukan ini तो इस्लाम को अल्लाह ताला adalah bahwa Islam agama yang terakhir dan agama yang paling sempurna untuk membuktikan itu semua. और आम Dan सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के karena kecintaan kepada Rasulullah SAW, आपके sehingga लोहा मनवाने के लिए किया दुनिया को itu untuk menyampaikan kepada dunia कोई असर मुकाम bahwa demikianlah maqam Rasulullah SAW. Dan seluruh agama-agama दुनिया के मज़हब पर ये वादे किया kepada mereka beliau telah jelaskan bahwa tidak ada agama yang lebih unggul dari agama Muhammad. एतराज करने वाले आपके Orang yang melontarkan keberatan, से इसको मोहब्बत के इज़हार silakan baca tulisan-tulisan Masih Maud alaihissalam, renungkan. वरना Karena hanya keberatan-keberatan saja itu merupakan tanda dari आप एक kebodohan. वफाशार Murid beliau yang setia, और एक एहसानमंद खादम की तरह beliau senantiasa bersabda bahwa semua yang kudapatkan ini merupakan keberkatan dari pengikutan dan kecintaan yang aku berikan kepada Rasulullah SAW. चुनांचे इसका इजहार करते हुए Ketika dalam menyampaikan hal tersebut, beliau alaihissalam pernah bersabda, कि मैं उसी aku bersumpah खाकर कहता atas nama Allah Ta'ala, sebagaimana dia telah bercakap-cakap dengan Ibrahim, dengan Ishak, से dengan Ismail, dengan Yakub, dengan Yusuf, से dan dengan Musa, dengan Masih Ibnu Maryam. मरियम से Dan setelah itu semua, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, वसल्लम से bagaimana Allah Ta'ala telah bercakap-cakap dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. सबसे ज्यादा Beliau, और पाक वही नाज़िल की Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu yang paling suci kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga lah Allah Ta'ala telah menganugerahkan मगर percakapan itu kepadaku juga. Namun, karunia ini aku dapatkan karena aku mengikuti Rasulullah SAW. Jika aku bukan umat Rasulullah SAW dan aku tidak mengikuti beliau SAW, meskipun amalanku sama besarnya dengan seluruh gunung-gunung di dunia ini, tetap saja aku tidak akan mendapatkan karunia yang besar seperti ini. Bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Yakni bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Mendengarkan hal tersebut, जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर orang-orang yang melontarkan keberatan kepada Masih Maud alaihissalam, mereka yang zalim, jahil, dan tukang fitnah, tidak bisa yang dikatakan lain-lain lagi mengenai mereka. उनका मामला Biarkanlah खुदा ताला पर है। urusannya dengan Allah Ta'ala. Mereka ini yang menuduh Masih Maud alaihissalam. Mereka yang Hadrat Masih Maud alaihissalam, tujuan dari pengutusan beliau, di mana untuk menegakkan tauhid dan हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के menjelaskan maqam dan martabat Rasulullah SAW dan membawa dunia di bawah bendera beliau di sana हुकूकुल dalam melaksanakan hukukul ibad pun और अल्लाह ताला dan kecintaan kepada makhluk Allah Ta'ala, राग दिलवाना dan tidak hanya menegakkan, beliau pun mengamalkan sendiri sebagaimana di dalam syarat bai'at beliau menulis शर्त रखी है। bahwa ada dua syarat di dalam syarat bai'at tersebut yang secara langsung berhubungan dengan kecintaan kepada umat manusia. Di dalam syarat nomor 4 tertulis कि आम bahwa अल्लाह की berjanji akan mencintai seluruh umat manusia secara umum dan khususnya umat muslim की नाजायज dan tidak akan memberikan kesusahan kepada mereka. करे Dan baik itu dengan lidah, अहद करे ना जुबान से tidak juga dengan tangan, tidak juga dengan cara apapun akan melukai umat manusia. शर्त है Lalu syarat yang ke-9, कि आम खल्क dia berjanji की हमदर्दी में untuk mencintai seluruh umat manusia dan akan sibuk hanya karena Allah Ta'ala untuk itu, बस चल सकता है अपनी खुदा Dan- ताकतों और नेमतों से dia akan memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia dengan segenap kemampuannya. इस्लामी तालीम Lalu beliau bersabda, आप फरमाते हैं कि दीन के agama itu memiliki dua bagian. Pertama, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, बनी नौ से sedemikian rupa mencintai umat manusia कि उनकी sehingga musibah mereka dirasakan seperti musibahnya sendiri dan mendoakan mereka. Lalu beliau al-Islam bersabda, इस्लाम berdasarkan ajaran Islam,
agama और इस्लाम के dan हिस्से Islam memiliki dua bagian, yakni या bisa kita katakan bahwa ajaran ini दो बड़े मकासद पर मुश्तमिल mencakup dua tujuan yang besar. Pertama adalah कि आप फरमाते हैं कि अव्वल ये कि mengenal Allah Ta'ala जैसा कि फिर seperti मौजूद hayatnya bahwa betul-betul nyata dan mencintainya, और उसकी dan di dalam ketaatan yang hakiki वजूद को mendekatkan wujud kita kepadanya. इताअत व शर्त इताअत व मोहब्बत है। Syarat kecintaan itu, syarat itaat itu adalah kecintaan. मकसद ये है Tujuan yang kedua adalah mengkhidmati hambanya, umat manusia maksudnya. Dan dalam mencintai umat manusia, kita membelanjakan segenap kekuatan kita अंतर ताकतें और dan segenap kemampuan dan kapasitas kita untuk mencintai umat manusia. Dan dari mulai raja sampai orang yang berpangkat terendah sekalipun, mereka yang melakukan ihsan, शुक्रगुजारी membalas mereka dengan rasa syukur dan ihsan kepada mereka. बस ये है Inilah ajaran जो खुदा ताला की dan yang ditampilkan setelah kecintaan kepada Allah Ta'ala, lalu kepada makhluknya. खुदा ताला Karena kecintaan kepada Allah Ta'ala उसकी मखलूक की अदायगी की तरफ akan menekankan untuk mencintai kepada में makhluknya. Bagaimana amalan beliau dalam hal ini? Suri tauladan beliau dalam hal ini. अपनी हालत इस बारे में क्या थी? Bagaimana beliau mengamalkan hal tersebut? Dalam menjelaskan hal tersebut, beliau alaihissalam pernah bersabda, मैं Aku मुसलमानों और ईसाइयों kepada segenap umat muslim, Kristen, Hindu, Arya, aku sampaikan kepada mereka bahwa di dunia ini tidak ada satupun musuhku. Yakni, aku tidak menganggap siapapun sebagai musuh. Meskipun kepada orang-orang yang menentangku. फरमाया मैं Aku इंसान से sedemikian rupa mencintai umat manusia sebagaimana orang ibu mencintai anaknya. Bahkan lebih lagi dari itu. फरमाया कि मैं सिर्फ Aku hanya memusuhi akidah yang batil, yang memusuhi kebenaran. इंसान की हमदर्दी में Adalah kewajibanku untuk mencintai umat manusia. मेरा फर्ज है Dan kedustaan, syirik, kezaliman, dan setiap amalan yang buruk बदअमली dan ketidakadilan dan और बद अखलाकी से बेजारी adalah prinsipku untuk meninggalkannya. फिर आप एक जगह Lalu beliau bersabda lagi, jelaslah bahwa segala sesuatu mencintai jenisnya, जिनसों के समूह उसी से मोहब्बत करती है sampai-sampai तक के भी semut pun jika tidak terhalang oleh rasa egoisme, चूंटियां भी चूंटियों से अगर कोई खुदगर्जी हायल ना हो jadi orang yang शख्स के खुदा ताला menyeru kepada Allah Ta'ala adalah kewajiban bagi orang tersebut, फरमाया कि जो शख्स के खुदा ताला की तरफ बुलाता है yakni Hazrat Masih Maud Islam dalam hal ini, adalah kewajibannya untuk yang paling banyak mencintai umat manusia. सो Jadi, मैं नौए aku adalah orang yang paling mencintai umat manusia. हाँ Ya, बदअमलियों amalan buruk mereka हर एक dan segala macam kezaliman mereka, और फिस्क kefasikan, pembangkangan, itu adalah musuhku. किसी Aku tidak memusuhi zat manusia. इसलिए वो खजाना Untuk itu khazanah yang telah aku dapatkan, जो बहिश्त के yang खजानों merupakan kunci dari seluruh nikmat surga वो जोश मोहब्बत से dan gejolak kecintaan इंसान के सामने पेश कर aku persembahkan bagi seluruh umat manusia. ये अमल Dan hal ini, harta yang aku dapatkan, hakikatnya अज किस्म ही permata, emas, सोना perak, दी है bukanlah sesuatu yang बड़ी आसानी से दरियाफ्त हो सकती tidak ada artinya. Ini bisa mudah dengan didapatkan. तमाम दराहम Seluruh dinar, dirham, perhiasan, सुल्तानी सिक्के का mata uang kerajaan, सुल्तानी बादशाह का सिक्के का निशान है कौन सा बादशाह raja yang mana, yakni aku memiliki kesaksian samawi yang tidak dimiliki oleh orang lain. अल्लाह ताला Allah Ta'ala mendukungku, memberikan kesaksian kepadaku. Beliau bersabda, diberitahukan kepadaku bahwa di antara agama-agama, agama Islamlah yang paling benar. Difirmankan kepadaku bahwa di antara hidayah-hidayah, hanya Quranlah hidayah yang sampai pada kesahihan yang sempurna dan suci dari sentuhan campur tangan manusia.
कि तमाम रसूलों में से yang paling sempurna di antara seluruh rasul आला दर्जे की पाक dan ajaran yang paling sempurna और dan इंसानी कमालात का अपनी dengan perantaraan kehidupan telah memberikan suri teladan yang paling sempurna hanya Rasulullah सैयदना Sayyidina Maulana Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Dan मुझे खुदा की पाक और मुताहर dengan perantaraan wahyu suci Allah Ta'ala, aku dikabarkan bahwa aku merupakan Masih Maud dan Al-Imam Mahdi, dan और बैरूनी aku merupakan hakim bagi pertentangan intern maupun ekstern. Nama yang diberikan kepadaku दोनों नामों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु dari dengan kedua nama itu, मुशर्रफ फरमाया dua nama ini telah dianugerahkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan से dalam ketika bercakap-cakap Allah Ta'ala pun memberikan nama itu kepadaku. मौजूदा ने Dan zaman ini menuntut supaya nama ini adalah yang menjadi namaku. Janji ini beliau tidak hanya tulis begitu saja, atau tidak hanya bualan saja, bahwa beliau mencintai umat manusia, yang paling mencintai umat manusia. इसके Dalam suri teladan beliau pun nampak kepada kita semua bagaimana beliau mencintai. एक तरफ आपके मसीह Di satu sisi beliau mendakwakan sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, dan untuk mendukung pendakwaan tersebut, अल्लाह ताला जब ketika Allah Ta'ala menzahirkan tanda-tanda untuk itu, ada juga tanda-tanda yang dalam corak musibah, लोगों के लिए bencana bagi orang-orang. Lalu beliau gelisah melihat hal itu. मौलवी अब्दुल करीम Sebagaimana Maulwi Abdul Karim Sahib मौलवी इस्लाम के मकान yang pernah tinggal di dekat rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau meriwayatkan के ताउन की ketika menyebarnya wabah penyakit taun, जब एक-एक दिन dalam satu hari banyak sekali orang yang menjadi sasaran kematian और मौत के मुंह में जा रहे थे di dalam sehari saja. Maulwi Abdul Karim Sahib menuturkan मौलवी इस्लाम kesaksiannya bahwa saya mendengarkan bagaimana Masih Maud alaihissalam tengah berdoa, katanya. Yang mendengarnya saya merasa takjub dan heran sekali dibuatnya. फरमाते हैं Maulwi Sahib menuturkan bahwa उनके अल्फाज ये हैं, kata-kata yang beliau ucapkan, suara yang keluar dari Hadrat Masih Maud alaihissalam begitu sakit, perih, merintih, sehingga manusia pun terheran-heran dibuatnya. अजीब जज्बाती कैफियत तारी हो जाती है सुन के भी और आप इस Bagaimana beliau di hadapan singgasana ilahi गिरिया उजारी merintih, menangis, इस तरह रो रहे sedemikian rupa menangis, ऐसी तकलीफ से आप की sehingga suara yang keluar dari beliau seperti halnya से बेकरार seorang wanita yang tengah melahirkan anaknya, सुना और इस sakit karena melahirkan. से सुना Begitulah doa beliau. Beliau के लिए ताउन के अजाब bagaimana beliau mendoakan, berdoa meminta keselamatan bagi orang-orang karena azab taun. Wahai Tuhan, jika orang-orang ini binasa karena azab Engkau, maka siapa lagi yang akan beribadah kepada Engkau? Silakan renungkan bahwa sesuai dengan nubuatan, bahwa ini telah ditetapkan, ini akan turun, azab ini akan turun kepada para penentang. Namun di sisi lain beliau berdoa supaya azab ini terhindarkan. Malahan jika azab ini tidak jadi, mereka orang para penentang itu akan mengolok-olok Masih Maud alaihissalam dan akan diragukan kebenaran nubuatan tersebut. Namun demi kecintaan kepada umat manusia, beliau alaihissalam tidak memperdulikan itu. Beliau tetap mendoakan, ya Allah, supaya selamatkanlah umat manusia ini dari azab, dan untuk keimanan dan keselamatan mereka, perlihatkanlah cara lain supaya mereka beriman kepada Engkau. आपके मुखालिफ भी कभी Para penentang Masih Maud alaihissalam pun tidak bisa mengatakan bahwa उनसे Masih Maud alaihissalam tidak menampilkan kecintaan tersebut. वाकयात Banyak sekali riwayat yang menampilkan hal seperti itu dalam kehidupan beliau alaihissalam. जो मिनारतुल Contohnya ketika pembangunan Minaratul Masih dilakukan, orang-orang Hindu tetangga Masih Maud alaihissalam heboh हमारे घरों dengan adanya menara, katanya tidak ada pardah lagi ke rumah-rumah kami, katanya. के स्ट्रेट Lalu dari pihak pengadilan datang untuk menyelidiki dari pihak pemerintahan. उसको हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan detailnya. बताया Beliau bahwa menara ini merupakan tanda, lalu dipasang pencahayaan untuk mencahayai हो गई और इनकी tetangga sekitar. घरों की भी हो गई Tidak betul jika dikatakan tidak ada pardah dengan adanya menara ini. Ini kesan yang betul-betul salah jika dikatakan tidak ada pardah. फजूल उज़र हैं
मजिस्ट्रेट ada तो वहाँ के seorang Hindu saat itu, Lala Burdamal, saat itu yang melontarkan keberatan. Masih Maud Islam bersabda, कि यहाँ beliau ini tinggal di Kadian, beliau ada tetangga saya. इस शहर के रहने वाले हैं। Saya, उनको पता है beliau sendiri tahu सायों bahwa saya senantiasa memperhatikan, mencintai tetangga saya, tetangga sekitar saya. Lala Burdamal हैं इनसे ada di dekat Tuhan. Silakan tanya kepada beliau, apakah pernah jika ada kesempatan ketika beliau memerlukan pertolongan saya lantas saya tidak menolong beliau? Silakan tanya kepada beliau. किसी भी किस्म का Ataupun manfaat उन्हें पहुंचाने yang ada peluang untuk memberikan manfaat dari diriku untuk diberikan kepada beliau, apakah aku pernah hindarkan manfaat tersebut? Silakan tanya kepada beliau. ऐसा हुआ है Tanyakan juga kepada beliau, apakah jika ada kesempatan untuk merugikanku, कोई मौका मिला हो apakah beliau menghentikan kesempatan tersebut? मुझे नुकसान पहुंचाया Beliau senantiasa berupaya untuk merugikanku. Namun di sisi lain, aku senantiasa अल्लाह साहब वहाँ साथ हैं memperhatikan, mencintai beliau. कि इस बात का इनकार करें Lalu beliau menzahirkan penyesalan dan merasa malu akhirnya. बस Jadi inilah Hadrat Masih Maud salam. Bagaimana suri teladan beliau kepada orang yang senantiasa berusaha untuk merugikan beliau pun, ये मखलूक के तहत beliau malah membalas dengan kecintaan atas kecintaan kepada umat manusia. Maulwi Husain Batalwi Sahib yang sangat menentang beliau alaihissalam, मसीह मौद इस्लाम memfatwakan kafir kepada beliau alaihissalam, mengatakan dajjal, nauzubillah, सारे मुल्क में memprovokasi seluruh negeri untuk menentang Masih Maud alaihissalam, Husain Batalwi ini. लेकिन इस मुकदमे में Namun ketika वकील pengacara Masih Maud alaihissalam di pengadilan, खान के बारे में pengacara beliau alaihissalam berusaha untuk menyudutkan करने चाहे beliau, अलैहिस्सलाम ने menyudutkan kerabat Maulwi Husain Batalwi, Masih Maud alaihissalam malah menghentikan pengacara beliau untuk menyudutkan dengan melontarkan pertanyaan yang menyudutkan. कि मिर्जा साहब Sehingga pengacara tersebut yang merupakan seorang Gair Ahmadi mengatakan berkesan aneh katanya. एक शख्स Mirza Ghulam Ahmad ini di satu sisi para penentang berusaha untuk menghancurkan kehormatan beliau, bahkan mengancam nyawa beliau. Namun ketika ada peluang untuk menyudutkan musuh beliau, namun Mirza Ghulam Ahmad ini katanya malah melarang saya dengan mengatakan jangan melontarkan pertanyaan yang menyudutkan pihak kedua, yakni berkenaan dengan Husain Batalwi. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, kata tahu ada dan qad gharaznahu fi sabah सबा wa laisa वैसा fuadi फवादी फिल wadadi yukassiru, कसर yakni यानी तूने engkau telah memotong pohon kecintaan ini dengan tangan engkau yang telah kami tanamkan di dalam diri kami ketika kami masih muda. Namun dalam corak apapun, dalam perkara kecintaan, aku tidak akan menguranginya sedikit pun. Bagaimanapun, ini merupakan misal bahwa bagaimana untuk membinasakan misi beliau, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh para ulama, banyak sekali mereka yang mengatasnamakan ulama dalam menentang beliau alaihissalam, memfatwakan kafir kepada beliau, dan sampai saat ini beliau melakukan itu. Sebagai dampaknya di negeri-negeri muslim yang lain pun di dunia ini, mereka mulai menentang Jemaat Ahmadiyah. ये हज़रत Ini इस्लाम की bagaimana taklim ajaran beliau alaihissalam berdampak kepada kita, sehingga ketika kita dari itu kita bisa belajar, ketika kita menjawab keberatan dari para penentang, jangan sampai kita उनको भी menghilangkan akhlak, keindahan akhlak. Semoga orang-orang bisa memahami bahwa di zaman ini Hadrat Mirza Ghulam Ahmad lah yang merupakan Imam Mahdi dan Masih Maud Islam di zaman ini, dan penyebaran Islam dan penegakan tauhid dan हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की pemerintahan Rasulullah SAW yang hakiki yang akan tegak di dalam hati orang-orang, bukan di bumi, melainkan di hati. वो Itu akan dilakukan dengan perantaran Masih Maud Islam dan dengan perantaran jemaat beliau lah, bukan dengan pedang, dengan senjata atau dengan terorisme, bunuh diri dan sebagainya, dengan membunuh orang-orang tidak berdosa. Di Eropa kejadian yang terjadi mereka lakukan atas nama Islam, तंजीमें कर रहे badan-badan organisasi-organisasi Islam yang
radikalisme. Atau di London ada 2 hari yang lalu telah di pembunuhan kepada orang-orang yang tidak berdosa, menabrakkan mobil ke trotoar, lalu membunuh polisi. Ini terjadi karena mereka yang mengatasnamakan ulama telah menyusupi, telah telinga-telinga umatnya dengan ajaran-ajaran yang keliru, alih-alih mengajarkan mereka dengan penuh kecintaan dan hidayah yang benar kepada mereka, malah memprovokasi hal yang tidak baik. Ini merupakan tugas kita para Ahmadi, seperti yang selalu saya katakan sebelumnya dan selalu saya katakan dalam hal ini, bahwa supaya kita mempersembahkan ajaran Islam yang indah kepada dunia berkenaan dengan jemaat Ahmad, penentangan kepada jemaat Ahmadiyah. Penentangan ini tidak akan pernah bisa menghancurkan jemaat Ahmadiyah. Allah Ta'ala telah mengutus Masih Maud alaihissalam untuk memberikan kesuksesan kepada Masih Maud alaihissalam. Dan Islam akan menyebar dengan perantaraan beliau alaihissalam. Kita harus menyebarkan Islam ini. Gerakan-gerakan, pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa. Kita harus menentang perbuatan buruk itu, dan kita harus menyuarakan penentangan terhadap hal tersebut. Ini merupakan tugas kita semua para Ahmadi. Hadrat Aqdas Masih Maud Islam bersabda, "Wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah dengan baik. Ini merupakan nubuatan Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, bahwa Dia akan menyebarkan jemaat ini di seluruh dunia, dan dengan dalil-dalil akan memberikan kemenangan kepada jemaat Ahmadiyah. Akan tiba saatnya, bahkan sudah dekat saatnya, bahwa di dunia ini hanya tinggal satu agama yang akan diingat dengan penuh kehormatan. Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan yang luar biasa kepada jemaat ini. Penentang yang berupaya untuk menghancurkan jemaat ini, mereka akan digagalkan. Kemenangan ini akan selalu sampai tiba hari kiamat. Mereka yang mengolok-olokku tidak ada artinya, karena tidak ada satupun nabi yang tidak diolok-olok. Adalah mesti Masih Maud Islam yang datang pun akan diolok-olok, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Jadi ini merupakan tanda dari Allah Ta'ala bahwa setiap nabi akan diolok-olok. Namun orang yang di hadapan seluruh umat manusia turun dari langit disertai oleh para malaikat, siapa yang akan diolok? Bagaimana bisa diolok-olok? Dari ini bisa diketahui bahwa turunnya Masih Maud Islam dari langit ini merupakan pemikiran yang keliru. Ingatlah, tidak ada orang yang akan turun dari langit. Penentang yang saat ini hidup sampai mereka mati pun mereka tidak akan pernah melihat Nabi Isa turun dari langit. Lalu keturunan mereka pun yang masih hidup nantinya tidak akan pernah di antara mereka yang melihat Nabi Isa turun dari langit. Lalu keturunan di atas keturunan mereka pun yang masih hidup nantinya tidak akan pernah melihat Nabi Isa turun dari langit. Baru Allah Ta'ala akan menyadarkan mereka masa salib itu telah berakhir dan dunia masuk kepada corak baru. Namun Nabi Isa putra Maryam tidak akan pernah turun dari langit. Baru orang-orang akan bosan dengan akidah tersebut. Baru abad yang ketiga yang belum sempurna pada saat ini, orang yang menunggu Nabi Isa, apakah itu Kristen maupun Muslim, mereka akan meninggalkan ajaran tersebut, akidah tersebut, sehingga akan tinggal satu agama di jalan ini. Aku datang untuk menyemaikan benih. Untuk itu, benih itu telah ditanam olehku. Itu akan tumbuh berkembang, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Semoga Allah Ta'ala dengan karunia Allah Ta'ala, benih yang disemaikan oleh Al-Masih ini tengah berkembang, tumbuh. Jika kita ingin menjadi rantingnya, dahannya, adalah tugas kita. Sebagaimana terbukti dari tulisan dan amalan Hadrat Masih Maud alaihissalam, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan amalan beliau oleh Rasulullah SAW, dan kecintaan beliau kepada umat manusia, kita harus jadikan hal itu nampak dari amalan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر